السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ta'wil, yakni ilmu tafsir ataupun ilmu memahami Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan anjuran kepada kita supaya beristighfar kepada Allah dan berkaitan dengan tawassul. Anjuran dalam agama supaya kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan tawassul. Sidang hadirin mukminin, kita mulakan dengan hadis daripada Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u lak بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. Hadis ni hadis Bukhari. Hadis ni hadis riwayat sahabat Nabi yang bernama Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Dia cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu istighfar, berkenaan dengan istighfar. Istighfar ni bahasa Arab. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, iaitu kita meminta ampun, kan, memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya istighfar. Istighfar apa dia? Minta ampun kepada Allah. Baik, Nabi kata meminta ampun yang paling utama, mana hak afdal yang Nabi ajar, yang dipanggil sebagai sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar maknanya sayyid ni ketua, kan? Sayyid ni yang paling atas, ketua lah. Kalau manusia, kalau orang, dia adalah ketua, itu sayyid. Jadi Nabi kata yang paling utama ialah seseorang hamba itu dia baca, kan, dia baca Allahumma anta rabbi
Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Tuan-tuan tengok dia punya perkataan yang Nabi ajar. Kan? Yang Nabi ajar macam mana cara nak minta ampun kepada Allah dengan cara yang paling baik. Sebab apa kita kata cara ni cara yang paling baik? Sebab Nabi guna perkataan Sayyidul Istighfar. Maknanya istighfar yang paling baik. Saya dah sebut tadi kan Sayyid. Kan Sayyid ni kalau orang ketua. Kan ketua. Kita dah sebut Sayyidina Muhammad kan. Maknanya pemimpin kami. Kan? Pemimpin. Jadi Sayyid ini ketua ataupun pemimpin. Jadi kalau Sayyidul Istighfar maknanya istighfar yang utama yang Nabi ajar kepada kita. Apa dia istighfar yang utama yang Nabi ajar kepada kita? Iaitu Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, khalaqtani, kan engkau telah menciptakan aku, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduk, dan aku ini adalah hamba engkau. Itu tengok dia punya perkataan-perkataan tu yang Nabi ajar kan. Wa ana abduk ataupun wa ana abduka, aku adalah hamba engkau. Wa ana ala ahdika, dan aku ini berada dalam ikatan perjanjian denganmu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, iaitu selama mana aku berada dalam ikatanmu dan perjanjianmu, selama mana aku berlindung, a'udzubika, selama mana aku berlindung dengan engkau, min syarri ma sana'tu, daripada kejahatan yang aku lakukan. Abu ulak bi ni'matika alayya wa abu ulak bi dhanbi, dan aku mengaku kepada engkau dengan nikmat yang engkau berikan kepadaku, dan aku mengaku kepada engkau dengan dosa aku. Maka faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosaku selain daripada engkau. Ini ialah Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ni ialah hadis Bukhari. Baik, apa yang diulas oleh para ulama berkenaan dengan Sayyidul Istighfar? Yang pertamanya ialah perkataan yang Nabi guna, Sayyidul Istighfar. Maknanya apa Sayyid? Ketua ataupun pemimpin, ataupun yang paling berada di depan. Mana yang patut kita utamakan berbanding dengan hak lain. Itu maksud Sayyid. Dan hadis ini para ulama syarah menunjukkan kepada kita bahawa istighfar tu dia ada banyak jenis. Sebab apa? Sebab Nabi kata Sayyidul Istighfar, maknanya istighfar yang paling utama. Makna ada istighfar lain, ada istighfar lain. Jadi bila Nabi kata Sayyidul Istighfar, maknanya ada istighfar lain, tapi yang paling baik, the best yang ada, yang Nabi suruh kita amalkan adalah hak ni. Yang ni. Baik. Contoh, dah kita kata, dah ulama kata istighfar tu ada banyak jenis. Apa contoh-contoh? Kan lafaz istighfar yang banyak tu. Contohnya kita kata astaghfirullah, kan, astaghfirullah, astaghfirullah. Bila kita baca astaghfirullah, contohnya macam lepas kita semayang tadi. Kan lepas kita semayang tadi, lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lepas tu kita istighfar kan.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi itu satu contoh bentuk istighfar yang kita amalkan. Satu. Yang kedua, antaranya ialah Rabbighfirli. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Itu pun istighfar. Dekat mana kita baca Rabbighfirli ni? Rabbighfirli ni antaranya kalau kita nak bercakap tentang solat, tentang semayang, kita baca ketika duduk antara dua sujud, kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ataupun kalau ikut riwayat lain, Rabbighfirli ulang 3 kali. Duduk antara dua sujud tu, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli 3 kali. Itu contoh antara bacaan istighfar yang Nabi ajarkan ketika dalam solat, dalam semayang ni. Hak luar semayang tak apa kita nak baca, kan? Tapi hak dalam semayang, hak Nabi ajar secara spesifik, secara khusus. Nabi ajar secara khusus, spesifik, Nabi sebut. Jadi itu antara bentuk istighfar. Satu lagi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur awit tawwabur rahim. Kan, Tuhanku, ampunilah dan berilah taubat kepadaku, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha pengampun, ataupun yang Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Jadi banyaklah contoh-contoh hadis-hadis yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita buat ikut selesa kita. Kita nak pendek yang tadilah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, nak pendekkan Rabbighfirli. Sebab apa Nabi ajar pelbagai? Sebab manusia ni dia mudah jemu. Jadi kita boleh pelbagaikan. Berbeza keadaan. Kadang-kadang kita nak cepat, kan? Kita nak cepat, maka kita baca yang pendek, Rabbighfirli, Rabbighfirli, mengikut kesesuaian kita. Jadi dia ada banyak ragam yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Walau bagaimanapun, oleh sebab dalam hadis Bukhari ni Nabi sebut dengan jelas Sayyidul Istighfar, maka para ulama mengatakan bahawa ini bermaksud Nabi SAW menyuruh kita, memerintahkan kepada kita supaya kita lebih banyak bagi perhatian kepada istighfar yang ini berbanding dengan istighfar hak lain. Siapa yang biasa baca maksurat masa sekolah dulu di asrama dan sebagainya, dia biasa dengan Sayyidul Istighfar ni. Dalam program-program anjuran masjid, anjuran surau, kan? Di sekolah, di universiti ada halaqah, ada usrah, ada Islamic Circle. Biasanya antara yang biasa kita ajar, yang inilah Sayyidul Istighfar. Bila dengar aja perkataan Abu Ulak tu, kita tahu dah ini Sayyidul Istighfar. Dekat sekolah asrama ada, di universiti, kan kita diajar, anak-anak kita diajar, dan kita sendiri pun zaman kita belajar dulu kita didedahkan dengan Sayyidul Istighfar ini. Baik. Maka berkata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata istighfarul insan ahammu min jami'il ad'iyah. Dia kata istighfar seseorang insan itu, kan, seseorang insan yang beristighfar, dia kata itu adalah lebih baik daripada segala jenis doa. Mana dalam banyak-banyak bentuk doa, antara doa yang terbaik adalah istighfar. Doa ni kan macam-macam. Doa macam-macam, tuan-tuan. Doa kita minta rezeki dengan Allah, ya Allah bagilah rezeki kepada aku. Ada doa kita minta sembuh penyakit, kan? Ada doa supaya Allah Ta'ala kurniakan kebahagiaan, kegembiraan kepada kita, kan? Ada doa supaya Allah Ta'ala lindungi kita dari fitnah. Macam-macam doa. Maka ulama menyebut bahawa istighfar adalah hak paling baik.
Dalam pelbagai jenis doa, istighfar yang paling baik. Pasal apa? Sebab dalam istighfar itu kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Ampun dosa ni hak paling baik berbanding dengan permintaan benda lain. Minta rezeki, minta anak, minta bahagia, minta apa-apa, hak paling baik minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Itu yang paling baik. Minta syurga, minta jauh daripada neraka, minta jauh daripada azab kubur, minta jauh daripada kemurkaan Allah. Dalam banyak-banyak benda yang kita minta, yang Nabi ajar ini, ulama mengatakan bahawa yang paling baik, tempat paling atas ialah minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Itu yang paling baik. Katalah tuan-tuan duk mana-mana, kesempatan tu singkat sangat, tapi nak minta doa juga. Maka nak minta doa apa? Hak paling afdal, yang paling baik, yang paling utama. Masa singkat nak minta apa? Maka berdasarkan kepada pendapat para ulama ini, yang paling baik minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, para alim ulama mengajar kepada kita bila kita berdoa lepas mayang ke contohnya, ataupun masa kita lapang dan sebagainya, antaranya kita duk minta Allahumma ghfirli wali walidayya, kan? Kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita dan dosa ayah dan ibu kita. Sebab apa? Yang tu duduk di depan tu, pasal itulah yang paling utama. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita dan dosa ayah dan ibu kita. Kita ni banyak dosa. Ayah kita pun banyak dosa, ibu kita banyak dosa. Yang paling utama, minta Allah Ta'ala bersihkan diri kita daripada segala dosa. Baik. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah supaya beristighfar. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Allah Ta'ala kata apa? Fa'lam. Fa'lam ni maksud dia ketahuilah. Ketahuilah annahu, bahawasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah keampunan atas dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan di atas dosa orang-orang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi yang kita duk minta doa dengan Allah minta ampun dosa tu selalu duk ada, kan? Allahumma ghfirli wali walidayya, kan? Apa tu? Walisairil muslimina wal muslimat, kan? Wal mu'minina wal mu'minat, kan? Macam hari Jumaat, ni kira dah Jumaat lah, kan? Esok hari Jumaat, malam ni malam Jumaat. Kalau khutbah Jumaat tu kita biasa dengar khatib baca doa, kan? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, berdasarkan kepada perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan bukan setakat dosa kita, bukan setakat dosa kita, bukan setakat dosa ayah dan ibu kita, tapi kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa seluruh orang Islam. Sebab tu kita sebut walisairil muslimina wal muslimat. Sairil tu, sairil muslimin wal muslimat tu maksud dia seluruh orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, kan? Jadi itu antara yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan duk ingat kita seorang je, untuk semua. Kita, mak ayah kita, kan, keluarga kita, dan juga orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, selain daripada itu, kita lihat Allah Ta'ala juga disebut bab minta ampun ni, malaikat juga dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang Islam, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim
wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arash, malaikat yang pikul arash, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohon keampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Malaikat minta dengan Allah untuk kita, tuan-tuan, supaya dosa kita ni Allah Ta'ala ampunkan. Macam malam ni lah kan, malam ni ke atau di mana-mana, bila-bila pun, bila kita berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, maka antara benda yang kita dapat ialah salawat malaikat. Salawat malaikat tu macam mana, tuan-tuan? Salawat malaikat tu bunyi dia Allahumma ghfir lahu, kan? Malaikat minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang berada dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu macam kita yang kita duduk ni, insya-Allah. Jadi itu antara bukti yang menunjukkan bahawa bila nak minta dengan Allah satu-satu permohonan yang paling utama, Allahumma ghfirli ataupun Allahumma ghfir lahu ataupun apa-apa yang seumpama dengannya, Allahumma ghfir lana dan sebagainya. Itu doa yang ranking dia paling atas, kedudukan dia paling tinggi. Baik. Maka para ulama mengatakan bahawa ini adalah bukti bahawa istighfar berada pada tempat yang tertinggi. Samalah juga bila kita sujud pun ada juga kan, sujud contohnya kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli, kan ada banyak bentuk tasbih ataupun zikir yang kita baca ketika kita sujud. Jadi ini menunjukkan ini menjadi dalil di sisi para ulama kan, untuk menunjukkan tentang besarnya keutamaan istighfar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita semua, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah, kerana aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak berapa kali? 100 kali. Mi'ata marrah. Tuan-tuan, ini contoh zikir atau doa yang diajarkan oleh Nabi, sunnah Nabi. Kalau tuan-tuan tengok doa-doa zikir yang Nabi ajar kepada kita, bilangan dia berapa? Istighfar lepas mayang 3 kali. Contohnya kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Kalau maghrib dengan subuh 10 kali kan. Banyak 3 kali, ada hak sekali, ada hak 10 kali. Hak ni ada yang 33 kali macam tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Hak ni Nabi kata istighfar 100 kali. Jadi kalau tuan-tuan tengok semua riwayat-riwayat yang sahih, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilangan dia tu tidak nampak begitu besar. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita jangan terlalu mudah terpedaya dengan anjuran-anjuran istighfar puluh-puluh ribu. Sebab yang Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan boleh tengok, kebanyakannya yang tuan-tuan tengok 3 kali kan, 33 kali, 10 kali. Hak ni istighfar 100 kali. Jadi inilah menunjukkan kepada kita betapa simpelnya bentuk ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kadang-kadang orang diajar kepada manusia ni, dia tidak jujur. Dia ajar puluh-puluh ribu. Niat apa? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Nombor 1, angka-angka itu tidak datang daripada hadis-hadis yang sahih. 1. Tidak ada dalam kitab-kitab amalan mazhab. Kalau kita
Dalam mazhab Syafi'i, al-azkar yang disusun oleh al-Imam An-Nawawi. Kita heran setengah-setengah ustaz ajar benda yang kita tak jumpa pun. Dalam hadis kita tak jumpa, dalam al-azkar Imam Nawawi kita tak jumpa. Dia ambil kat mana kita tak tahu. Angka tu pula puluh-puluh ribu. Niat dia apa? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Janganlah kerana niat untuk menunjuk-nunjuk bahawa aku ni banyak amalan. Mengajar benda yang membebankan orang ramai. Sedangkan Nabi membawa kita agama Islam ni agama yang mudah. Bukanlah untuk kita permudah-mudahkan, bukan. Tapi agama yang mudah untuk diamalkan oleh masyarakat. Agama yang mudah untuk diamalkan oleh orang-orang awam. Jadi kita janganlah mempopularkan bilangan-bilangan yang pelik-pelik, yang tidak bersumberkan daripada hadis-hadis yang sahih ataupun yang tidak diperakui kan oleh ulama-ulama yang muktabar. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kelebihan istighfar. Apa dia kelebihan istighfar, tuan-tuan? Kelebihan istighfar, contohnya dalam satu hadis Nabi sebut, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi kata apa? Tuba, untunglah, Nabi kata. Untung, Nabi kata. Apa yang untung? Siapa yang untung? Iaitu liman wajada fi sahifatihi, untung orang yang dia jumpa dalam sahifah dia, dalam buku rekod amalan dia tu, dia jumpa istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Siapa yang dalam buku rekod amalan dia ada banyak tertulis amalan istighfar dia kepada Allah, maka dia orang yang sangat beruntung. Sangat beruntung. Kita tak mahu ke, tuan-tuan, beruntung ni? Tak mahu ke? Saya 2-3 hari lepas ada mesyuarat di Putrajaya. Jadi pihak penganjur bagi tiket flight tu business class. Bila business class boleh masuk lounge. Saya pun share lah dekat kawan-kawan, ya, kita ni jarang-jarang boleh merasa business class. Saya kata seronoknya jadi VIP. Tu bukan jadi menteri lagi, kan? Baru dapat tiket flight je, tuan-tuan. Baru dapat tiket flight, belum jadi VIP pun lagi. Belum jadi menteri, tak jadi perdana menteri, tak jadi raja lagi, tuan-tuan. Hanya sebab dapat satu tiket flight yang menyebabkan kita layak masuk lounge. Tu je. Saya cerita dekat kawan-kawan, kalau macam ni lah VIP atas dunia, patutlah manusia bila dia dapat pangkat jawatan dia tak mau turun-turun. Apa yang tak seronoknya, tuan-tuan? Orang layan kita. Kita ada banyak keistimewaan. Tempat semayang kita asing daripada tempat semayang orang. Toilet kita asing daripada toilet orang. Toilet kita jauh lebih bersih, bau sedap dan sebagainya. Saya duk kata dekat keluarga saya kata, kalaulah jadi VIP atas dunia pun seronok dah macam ni, cuba bayang kalau kita jadi VIP di hari akhirat. Cuba bayang, tuan-tuan. Kalau VIP atas dunia ada driver, kan, gaji tak payah cerita lah, puluh ribu, ratus ribu, apa semua, tak kira allowance, tak kira benefit, apa semua lagi, tak kira berapa staff yang diberikan kepada kita, setiausaha, macam-macam setiausaha kita ada, macam-macam pembantu kita ada orang teman kita pegang beg pun ada orang tolong pegang beg kita. Ni yang kata VIP atas dunia ni. Kita tak cerita lagi yang peringkat CEO, GLC apa semua tu. Kita tak cerita macam mana bentuk keistimewaan, privilege yang diorang entitled, yang diorang boleh dapat. Itu pun kita tak boleh nak sembunyi dah rasa gembira, seronok sangat bila orang layan kita dengan taraf VIP. Cuba bayangkanlah hari akhirat, tuan-tuan. Duduk dalam kubur seorang-seorang tu,
tapi kita jadi VIP. Kubur yang kita tak tahu apa nasib kita nanti, tapi di dalam kubur itulah Allah Ta'ala bagi kepada kita taraf VIP. Di padang mahsyar Allah Ta'ala bagi kepada kita taraf VIP. Nak melangkah, nak masuk syurga tu, Allah Ta'ala bagi kepada kita taraf VIP. Cuba kita bayang. Saya di Bangkok, cerita lama lah, di Bangkok saya duduk dalam satu program imam-imam Thailand. Dia imam kerajaan Thailand melalui Kementerian Dalam Negeri, dia buat satu program untuk imam-imam Thailand. Bangkok ni tuan-tuan, dia punya jam tak payah ceritalah. Macam kita jugalah di Kuala Lumpur kan, kalau jam tu teruk. Setengah orang kata Bangkok jam dia lagi teruk. Tak apalah, mana lebih teruk tu tak penting. Tapi nak ceritanya jam teruk. Tapi bila duduk dalam program imam-imam Thailand ni, atas bas dia tu, bas dia diiringi oleh polis trafik. Hak jam ni tak jadi masalah, orang semua kena ke tepi. Seronok tuan-tuan. Bila orang layan kita macam tu, seronok. Kerajaan Thailand bawa imam-imam ni pergi tengok zoo kan, pergi tempat-tempat yang ialah selain daripada persidangan seminar tu, ada celah-celah dia tu, dia adalah hari-hari yang mana dia bawa tunjuk tempat-tempat menarik. Itu pun dah seronok. Kita dah rasa hebat sangat dah orang layan kita macam tu. Cuba bayang kalau hari akhirat nanti Allah Ta'ala layan kita, bagi kita layanan yang sangat istimewa. Layanan Allah tidak ada tolok banding dia tuan-tuan. Tak ada siapa boleh challenge layanan Allah. Layanan manusia boleh banding. Saya pergi luar negara, orang layan saya boleh banding. Saya pergi negara ni, orang layan saya macam ni. Orang pergi ni, orang layan kita macam, kita boleh banding. Orang ni layan bab ni bagus, orang ni layan bab ni tak berapa bagus. Tapi Allah, bila layanan istimewa daripada Allah, tidak ada tolok banding dia. Sebab tu kita kan, Nabi sebut dalam rekod amalan kita, siapa yang dalam rekod amalan dia banyak istighfar, dia jumpa banyak istighfar tertulis direkodkan dalam rekod amalan dia, maka dia seorang yang beruntung. Kita nak untung tuan-tuan, banyakkan istighfar. Tak susah pun. Kan? Hak paling mudah, Rabbi ghfirli, ataupun Allahumma ghfirli, ataupun astaghfirullah. Nak paling bagus ni Sayyidul Istighfar. Hafal hak ni bukan panjang pun. Hafal yang ni ulang kan. Dan Nabi sebut, Nabi bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Baik, kemudian yang antara benda yang bagus dalam Sayyidul Istighfar disebut perkataan khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau menciptakan aku wahai Allah, dan aku adalah hamba engkau. Baik, perkataan ni sebab apa dia istimewa? Khalaqtani, engkau ciptakan aku wahai Allah, wa ana 'abduk, dan aku adalah hamba engkau. Sebab apa istimewa? Sebab apa istimewa? Baik. Ulama mengatakan bahawa ini adalah kalimah pengakuan dan satu bentuk tanda kita declare, kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Kita memperhambakan diri kepada Allah. Kalau walaupun analogi ni tak adalah tepat, tapi nak faham konteks. Kita nak faham konteks. Kalau kita banding tuan-tuan, macam rakyat jelata meraihkan yang di Pertuan Agong macam itulah lebih kurang. Bila bercakap dengan raja, kena guna perkataan patik. Tak, patik. Dia kita panggil apa? Tuanku. Lepas tu pula gelaran tu panjang. Duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda begini-begini apa semua.
Kena doa untuk dia, kena doa untuk pemaisuri, untuk raja perempuan. Tengoklah negeri apa semua kan. Lepas tu kena sebut jajahan takluk begitu, begini apa semua. Lepas tu bila kita pula kita kata patik rakyat jelata yang hina, macam-macam lah kan. Itu kita dalam majlis kita sesama manusia, sama-sama hamba Allah. Kita mati, dia pun mati. Kita dalam tanah, dia raja besar mana sekalipun, presiden macam mana sekalipun, pemimpin hebat macam mana sekalipun, dalam tanah juga. Tapi itu pun ada beza. Cara kita bagi pujian, cara kita merendahkan diri kita dengan orang yang pangkat lebih tinggi daripada kita. Maka dalam konteks yang kita bincang malam ni, ini kita dengan Allah yang memang berhak untuk kita agungkan dia. Ia memang berhak untuk kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Maka ini yang disebut oleh ulama, kenapa dia panggil Sayyidul Istighfar. Kita menghinakan diri kita dan kita mengangkat kedudukan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala. Itu antara sebab dia, tuan-tuan. Kemudian ala ahdik, di atas perjanjian, janjimu, ala ahdika. Apa janji apa? Kita ada janji apa dengan Allah? Apa dia kontrak? Apa dia agreement kita dengan Allah? Tuan-tuan beli rumah ada agreement kan? Ada agreement, sale and purchase agreement. Antara kita sebagai pembeli dengan penjual, dengan developer. Ada liability period. Rumah bila kita dapat, kalau ada crack, ada rosak apa-apa, maka developer berjanji dia akan baiki rumah tu. Itu contoh. Kita pula janji nak bayar macam mana, bentuk bayaran apa semua dengan bank. Dia ada agreement. Maka kita dengan Allah, apa agreement kita dengan Allah? Maka ulama menyebut wa ala ahdika, maksud dia janji dengan Allah untuk kita buat amal soleh, untuk kita jauhi maksiat, tinggalkan maksiat. Ni kadang-kadang kita makin tua makin mengada-ngada, susah juga. Umur 60 lebih ni agak-agak kena duduk kat mana, tuan-tuan? Umur 60 dah pencen dah. Kecuali kerja-kerja tertentu 60 lebih ada lagi kerja kan. Hakim 65. Ada orang 70 80 kerja lagi, tak apalah. Tapi 60 lebih ni, tuan-tuan, tak sesuai dah nak pergi karaoke. Umur 60 lebih ni tak sesuai dah. Bukanlah kata umur 20 boleh pergi karaoke, tak. Tapi nak ceritanya, bila kita dah tua, patutnya sedar-sedarlah. Tapi tak, masih nak buat kerja macam orang muda. Sebab itu, antara orang yang tidak dipandang oleh Allah, yang Allah tidak akan bercakap dengan dia, maknanya Allah Ta'ala ignore dia, tak peduli dekat dia, ialah orang tua yang buat maksiat. Yang buat benda fahisyah, zina, tua tapi berzina lagi, 60 lebih berzina lagi. Ini, tuan-tuan, kita jangan pula duk gelak ke orang, kita belum tua lagi. Contohnya lah kan, siapa yang umur 40, 30 jangan duk gelak kuat sangat. Nanti kita tua, kita tahulah rupa-rupanya kulit je tua kan, yang hati tu muda lagi rupanya. Jadi kena hati-hati kita, tuan-tuan, kena hati-hati. Baik. Kemudian wa wa'dika, dan perjanjianmu. Allah Ta'ala pun ada janji juga. Kita janji dengan Allah untuk buat amal soleh. Kita janji dengan Allah untuk tak mau buat dosa, tak mau buat maksiat. Habis tu Allah Ta'ala janji apa dengan kita? Wa wa'dika, apa janji Allah? Janji Allah ialah Allah Ta'ala berjanji akan mengampuni hamba dia yang berdosa. Allah Ta'ala janji.
Hamba dia yang berdosa, Allah Ta'ala janji dia akan ampun. Syarat, kita kena minta ampun kepada Allah. Kalau kita minta ampun sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala dah janji dah. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa hamba dia. Janji Allah bukan macam janji manusia. Manusia ni banyak helah. Kita dah buat, dia kata tak, ada benda lagi yang dia tak puas hati. Itu manusia. Tapi Allah, dia tidak ada helah. Allah, hak mana dia janji, hak itulah yang Allah Ta'ala laksanakan. Allah Ta'ala sekali-kali tidak memungkiri janji. Baik. Maka mastata'tu, selama mana kita mampu, setakat mana kemampuan kita. Sebab apa kita sebut mastata'tu? Sebab apa Nabi mengajarkan kepada kita doa yang macam ni, istighfar yang macam ni? Kerana manusia ni memang dia penuh dengan kelemahan. Kita tak boleh mendabik dada, kita ni paling bagus. Tak pernah silap. Tak ada dosa. Tak boleh. Kita kena akui, bila mana kita seorang manusia, kita tetap ada kelemahan. Saya duk tengok ada grup kereta. Dia duk komplain kereta dia rosak. Beli baru pun rosak. Dia kata apa brand macam ni? Brand ni tak elok. Lepas ada orang lain cakap, dia kata tuan belilah kereta apa pun, semua ada komplain. Kalau tuan tak percaya, cuba tuan join semua nama-nama kereta, Mercedes ke, Volvo ke, Honda ke, Toyota ke, cuba masuk semua nama-nama kereta yang ada di Malaysia ni, cuba join. Mesti jumpa semua orang komplain tak puas hati. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya walaupun kita adalah pembuat penghilang kereta yang terkemuka, satu dunia kenal brand kita, nama syarikat kita, tapi kita tetap ada kesilapan, tetap ada defect, tetap ada kelemahan. Kita beli aircon, beli apa? TV, beli apa? Barang elektrik, jenama apa yang hebat sekalipun, ada je rosak. Sebab apa? Sebab kita manusia. Ni ada orang duk hentam vaksin. Tuan-tuan, vaksin ni manusia yang cipta. Bagus macam mana vaksin sekalipun, dia tetap tidak sunyi daripada ketidakmampuan dia. Keluar statement pihak berkuasa, ada berapa orang mati apa semua. Iyalah, sebab yang mematikan manusia adalah Allah. Kita hanya boleh usaha. Dalam sejuta, dalam sejuta dos sebagai contoh, 3.4 sahaja kes kematian. Tidakkah itu bagus? Dalam 1 juta dos hanya 3.4, 2 poin lebih, 1 poin lebih. Tengok AZ ke Sinovac dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa dia satu produk yang bagus. Takkan kita nak buat satu produk yang mana kosong kematian? Tak kegila tuan-tuan. Mana ada manusia hebat macam mana sekalipun ilmu perubatan dia tidak boleh bagi jaminan bahawa produk ini, ubat ini akan menghalang 100% kematian. Itu bukan kemampuan manusia. Bukan kemampuan manusia. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Kita sebagai manusia hanya boleh usaha, boleh ikhtiar, boleh minta doa kepada Allah. Selain daripada itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu tuan-tuan, kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha